kita. Pada pagi ini izinkanlah saya untuk menyentuh sejarah malam umat Islam di Patani dalam tajuk mengisafi kejatuhan Empayar Patani. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'zim fin nasi bil hajjatu karjalahu ala kulli dawrin yati namikul hujjan amiq. Liyashhadu mana lahum liyashhadu mana fanahum wa yaskurullah fi ayyamin ma'lumatin ala martuhum min bahimatil am. Wa kullu minha wa ba'isal fakir. Surah Al-Azim. Dan suruhlah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji, nescaya mereka datang dengan berjalan kaki serta di atas unta yang kurus. Mereka datang daripada seluruh penjuru alam yang jauh, supaya mereka menyaksikan manfaat bagi mereka serta mereka mengerti nama Allah pada hari-hari yang tentu di atas apa yang Allah berikan rezeki pada mereka daripada binatang haiwan. Maka hendaklah makan daripada haiwan tersebut, dan berilah makanan orang yang susah, orang fakir. Itulah sebagai pendahuluan pada ayat kita. Haji ialah menghubungkan kita dengan tanah, menghubungkan kita di antara alam Melayu dengan tanah suci. Dan saya nak fokuskan satu masa selepas kita telah menerima Islam yang hanif, pusat Islam yang bertapak di Asia Tenggara ialah Champa. Satu sejarah yang dilupakan. Kemudian Petani, Kelantan, itu tiga tempat yang sangat terkenal dengan Islam sebelum Melaka dibuka lagi. Melaka dibuka pada awal kurun yang ke-15, dan ketika itu dua tempat yang besar di alam Melayu yang kita lihat pendakwa Islam yang datang daripada Yaman, daripada seluruh negara Arab bertumpu kepada Champa dan Petani, Kelantan. Oleh sebab itu, Kelantan, Aceh ini juga merupakan sebagai tempat persinggahan daripada pelajar jalan haji yang panjang ini. Apa yang saya nak fokus di sini ialah sekarang kerajaan Champa telah hilang, dan kita juga kenang kerajaan Kesultanan Petani yang juga hilang, tinggal dalam kenangan. Sejarah malang umat Islam yang begitu lama, bahkan sejarah Champa 1000 tahun yang lalu, akhirnya empayar yang besar ini telah jatuh. Tetapi sebelum kejatuhannya, perjalanan haji yang bermula daripada Champa, daripada China menuju ke Jeddah melalui Kelantan dan juga melalui Aceh. Ketika kedatangan Cheng Ho ke alam Melayu, Cheng Ho telah singgah di Kelantan, dan Raja Kelantan memberitahu bahawa ada sebuah negara baru yang dibuka, iaitu Melaka. Rajanya masih lagi Hindu, mengikut Sultan Kelantan, dan sudilah kiranya tuan hamba sampaikan mesej Islam kepada Sultan Melaka yang bernama Permaiswara, ataupun kita sebut Parameswara. Dan Parameswara diislamkan oleh Cheng Ho. Itu sejarah Kelantan. Adapun sejarah yang tulis oleh sejarah Melayu mengatakan bahawa Parameswara memeluk Islam di pantai Melaka. Tetapi sejarah Cheng Ho mengatakan Parameswara diislamkan di istana di Beijing ataupun di Peking ketika itu. Dan Forbidden City ialah istana kerajaan China, sebab rajanya bernama Yongdo, ialah raja yang Islam yang sangat-sangat adil. Sejarah belum ditulis. Dan kita lihat Petani dalam hubungan untuk ke Mekah, ini sejarah yang telah lampau. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok tuan-tuan, Petani ialah sebuah empire, bukan sebuah kota, bukan sebuah kawasan kecil, tetapi sebuah kawasan yang besar daripada Semenanjung, Setenggara sampailah ke Terengganu. Itulah wilayah Petani. Dan Petani ketika akhir kejatuhannya masih lagi mengekalkan kawasan yang begitu luas, yang agak luas, dan akhirnya hilang, jatuh, berkecai sebab permainan penjajah. British bersama dengan Siam telah berpakat untuk menyerahkan Petani kepada Siam, dan balasannya Kedah, Kelantan diserahkan pada British. Dalam perjanjian tersebut, Sultan Petani tidak dalam perjanjian. Tiga pihak yang berjanji, hanya dua yang terlibat, maka satu tidak terlibat. Maka jatuhlah Petani buat sampai hari ini. Tuan-tuan, adalah sejarah malam kita.
Sebelum kita bertolak ke alam Melayu ini, daripada campa, kita membawa sejarah malam kita. Buah campa, ataupun kita panggil campa dak. Buah campa dak di luar pagar, ambil galah, tolong julukkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Pantau ini kita bawa daripada campa lagi. Campa ialah bumi kita yang telah hilang. Campa sekarang telah menjadi Vietnam. Vietnam utara dan selatan itu asalnya nama campa, bumi kita. Orang campa telah lari ke seluruh alam Melayu, termasuklah Aceh, termasuklah di Terengganu, dan akhirnya apabila Melaka dibuka, orang campa juga bertumpu ke Melaka dan Minangkabau. Sejarah barangkali tidak ditulis lagi. Kita membawa buah campa sebagai kenangan kita abadi, dan kita juga membawa bunga campa, bunga cempaka. Mari menyusun bunga cempaka, air menitis terus ke bumi. Berwajah cendayam, cantiknya rupa, perhatian tulus, elokkan budi. Budi, kecantikan Melayu ialah budi yang luhur. Ini cempaka putih yang kita bawa daripada campa sebagai kenangan terakhir kita meninggalkan bumi kita yang terakhir. Cukup malang kita meninggalkan bumi kita yang terakhir. Satu masa dulu kita kuasai laut ini, dan laut ini nama laut campa. Dan orang campa yang tertinggal masuk ke Kamboja, dan mereka tinggal sebahagian di Kamboja dan terpisah daripada kita, daripada keluarga yang sama. Tuan-tuan yang sakti, begitu juga dengan cempaka kuning juga menjadi kenangan kita. Bunga cempaka kuning berseri untuk hiasan tengkolok dan tanjak. Jika tidak tahu menari, jangan salahkan papan dipijak. Ini ialah di antara kenangan kita. Pantun-pantun ini ialah pantun-pantun yang kecewa. Dan akhir sekali kita bawa bunga yang terakhir. Bunga ini bunga apa? Kita panggil bunga Kamboja, tetapi orang Kamboja panggil bunga campa. Inilah bunga campa sebagai kenangan terakhir. Kita bawa ini untuk datang ke sini. Sama ada ke Patani ataupun ke alam Melayu, kita bawa bunga ini sebagai kenangan kita terakhir apabila bumi kita dirampas oleh Vietnam. Sekarang kita pergi ke Ho Chi Minh, kita ingat itulah bumi kita. Sawah padi yang luas terbentang di Vietnam ialah sawah padi kita, moyang kita yang buka. Tapi sayang sekarang telah tinggal kenangan semata-mata. Tuan-tuan yang hormati, mari kita fokus ke Mekah. Mekah menjadi pertemuan seluruh ulama dunia, termasuk ulama alam Melayu. Di sini kita lihat ulama alam Melayu akan berkumpul di sini, mengajar di Masjidil Haram di bawah lindungan Kerajaan Osmaniyah yang sangat adil. Kerajaan Osmaniyah tidak membenarkan bangunan di sekeliling Kaabah lebih tinggi daripada Kaabah, tidak boleh. Sebab apabila kita seorang jemaah haji datang menuju Kaabah, maka bangunan pertama yang harus kita lihat di Mekah ialah Kaabah, tidak boleh lebih tinggi. Tapi sayang sekarang apabila bertukar kerajaan tidak mengambil sikap ini, dan mereka membina bangunan tinggi di sekeliling Masjidil Haram. Dan hari ini daripada luar kita tidak dapat lihat lagi Kaabah. Bahkan masuk masjid pun masih tak dapat lihat Kaabah. Berjalan jauh ke depan baru lihat Kaabah sayup di depan, dan dasar ini tidak dilakukan ketika zaman Kerajaan Osmaniyah. Bangunan Kaabah harus paling tinggi, dan bangunan yang sekeliling Kaabah tidak boleh lebih tinggi daripada Kaabah. Itu satu sejarah yang lampau. Kita juga ingat satu masa dulu kita di bawah Kerajaan Osmaniyah. Alam Melayu di bawah Osmaniyah, dan simbol kita ialah bola bintang. Bola bintang bukan simbol Islam, tetapi simbol Turki yang masih ada dalam masjid kita. Atas masjid kita masih ada bola bintang. Maksudnya kita pernah bernaung di bawah Osmaniyah. Walaupun Osmaniyah ialah satu kuasa yang kecil di sekitar Turki sekarang, tetapi pengaruhnya dan seluruh kerajaan Islam di seluruh dunia menjadikan Osmaniyah sebagai khalifah kita yang tunggal. Walaupun daripada Siberia sampailah ke Afrika, pengaruh Osmaniyah cukup besar, barangkali terbesar dalam sejarah umat Islam. Tetapi semakin lama semakin akhir kecil, dan akhirnya jatuh pada tahun 1924, dan pada tahun ini hampir 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Ketika sebelum kejatuhannya kita lihat betapa besarnya pengaruhnya, dan khalifah-khalifahnya ada yang sangat warak dan ada yang kurang warak. Walau macam mana pun pemerintah negara diletakkan kepada Majlis Syura. Khalifah hanyalah diberikan nasihat oleh Majlis Syura.
Walaupun kadang-kadang sultannya agak zalim, tetapi hukum untuk rakyat diberikan oleh Majlis Syura. Itu yang berlaku dalam kerajaan Osmaniyah. Mekah menjadi perhatian tumbuh, dan ini gambar lama. Tuan lihat di sini tidak ada bangunan yang melepasi bangunan Kaabah ketika Osmaniyah, dan dia berjalan hampir sampai kurun pada tahun 1900. Bangunan yang tinggi tidak boleh dibina. Itu dasar kerajaan Osmaniyah. Dan apabila kerajaan telah bertanggung tangan, maka perkara ini tidak dipatuhi lagi. Bahkan menerjam sangat tinggi, antara tertinggi dunia berada di tepi Kaabah. Dan hari ini daripada jauh kita tak nampak Kaabah, kita nampak bangunan jam yang tinggi, dan kita bertalbiah dengan tengok jam ke atas. Pertama, kita lihat kerajaan petani. Kerajaan yang dicatatkan yang pertama ialah kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Ismail Shah Patani. Asalnya dia bukan Islam, tetapi dalam perjalanan panjang, saudara-saudara kita pendakwah daripada Yaman, daripada Saudi, daripada Semenanjung Arab datang, dan akhirnya telah mencetuskan hidayah. Dan Sultan pertama Petani ialah Sultan Ismail Shah. Kuburnya berada di Petani, tak sempat kita lawati, tetapi ini sejarah yang telah berlaku. Dan satu perkara yang cukup menarik tuan-tuan ialah 3 buah masjid di Asia Tenggara yang mempunyai pertalian yang sangat rapat. Antaranya Masjid Demak di Jawa yang ada 3 tingkat, Masjid Teluk Manuk yang tidak juga tersempat untuk melewat baru ini, dan Masjid Gresik dan Masjid Kapal Laut. Masjid Kapal Laut, Masjid Gresik, Masjid Demak dan Teluk Manuk mempunyai bentuk yang hampir sama. 3 tingkat yang menunjukkan bahawa Islam, iman dan ihsan. 3 tingkat yang dibina dalam bentuk seperti pagoda ini melambangkan seni bina Melayu Tulen, iaitu seni bina campa. 3 tingkat yang sekarang sebahagiannya masih ada di negara kita, melambangkan Islam, iman dan ihsan. Ihsan adalah akhlak yang paling tinggi dalam Islam. Dan ini ialah, kalau kita lihat di masjid ini, Demak, dibina selepas kedatangan Wali Songo. Wali Songo bertanggungjawab menyebarkan Islam di Pulau Jawa, dan Masjid Demak ada hubungan dengan barisan Wali Songo yang terkenal. Wali Songo ini bukan berasal daripada Jawa, dan ini sebahagian daripada keluarga Wali Songo juga yang membina Masjid Teluk Manuk yang paling tua di Siam, dan Masjid Kapal Laut ialah masjid yang paling tua di negara kita, terletak di Kapal Laut, Kelantan. 3 masjid ini mempunyai pertalian yang sangat rapat. Kesemuanya dibina oleh keluarga Wali Songo. Kita lihat bagaimanakah mereka. Ini dibina oleh cucu Wali Songo, namanya Wan Hussein. Wan dalam istilah petani maksudnya Said, keluarga Habib. Bila disebut Wan di petani maksudnya Habib, keturunan Rasulullah. Tetapi Wan di Kelantan tak semestinya. Wan di petani ialah keturunan Rasulullah yang masih kekal sampai hari ini. Wan itu singkatan daripada Tuan. Tuan ialah Sayyid. Masjid Demak dibina oleh Patih, oleh pemimpin kerajaan Demak yang pertama, dan juga mempunyai hubungan dengan Wali Songo yang sampai ke Jawa dan menyampaikan dakwah mereka di Jawa. Begitu juga dengan Masjid Gresik yang kita lalu hari itu dalam lawatan ke Petani. Ini ialah masjid yang dibina oleh Sultan Ismail. Sultan Ismail Shah, walaupun versi yang diceritakan oleh orang Petani bahawa dibina oleh orang Cina, tidak benar. Dia dibina ketika pemerintahan Sultan Ismail Shah, dan terdapat berbagai-bagai dongeng dengan masjid ini. Dikatakan 2 beradik Cina, yang satu Islam, dia satu Islam. Cerita itu datang kemudian, tetapi dia dibina ketika zaman Sultan Ismail Shah yang telah wafat dan telah kuburnya diadakan di Petani, tidak jauh daripada Gresik, tak silap saya. Itu sejarah awal yang berlaku di Petani. Ini gambar saya ketika melawat muda-muda dulu di Masjid Gresik. Dan depan Masjid Gresik ini ada telaga Hang Tuah. Telaga ini digali oleh Hang Tuah, dan besi kisah Hang Tuah berada di Petani. Satu lagi besi selain pada Melaka ada perigi Hang Tuah. Di sini ada telaga Hang Tuah yang masih terpelihara.
airnya tidak pernah kering, dan di sini tempat Hang Tuah bersama dengan tenteranya pernah berkampung di sini untuk membuat kunjungan hormat kepada Sultan Patani, dan Sultan Patani memberikan anugerah kepada Hang Tuah kerana pertahankan Melaka daripada serangan Siam. Sedangkan Patani bermusuh dengan Siam. Apabila Melaka dapat pertahankan serangan daripada Siam, maka Sultan Patani memberikan anugerah kepada Hang Tuah, dan peristiwa ini berlaku di depan Masjid Gresik. Walaupun ini tidak dicatatkan oleh sejarah kita, tetapi sejarah Patani masih mencatatkan sejarah tersebut, hubungan antara Hang Tuah dengan kerajaan Patani ketika itu. Tuan-tuan lihat, sifat yang serupa di antara masjid yang awal di negara kita ialah sifat yang kita sebutkan tadi, ialah antara iman, Islam, iman dan ihsan. Dan di luar pada Islam itu kufur. Maka masjid itu falsafahnya demikian. Kemuncak daripada syariat Islam ialah ihsan. Ihsan ialah menggambarkan akhlak yang mulia. Tuan-tuan yang semati, hadis yang terkenal, bagaimanakah Rasulullah ditanya oleh Jibril, dan Rasulullah menceritakan tentang Islam, iman dan ihsan, maksud daripada ketiga-tiganya, dan itulah menyebabkan kita lihat binaan kita mempunyai falsafah yang sama. Selain pada itu, bentuk yang sebenarnya kita menunjukkan bahawa hubungan antara manusia dan hubungan yang dengan Allah, iaitu dalam bentuk segitiga, dan setiap bangunan yang dibuat oleh umat Islam mempunyai falsafah yang mereka pahami. Tuan-tuan, Wali Songo yang saya ingin sebutkan, apa hubungan dengan Patani? Kalau kita lihat, ada seorang tokoh yang sangat besar yang menjadi sejarah antara Jawa, Champa dan Patani, ialah Syed Hussein Kubra. Nama ini sangat agung, dan dia datang ke sini selepas keluarga Rasulullah ditindas di Semenanjung Arab. Mereka datang dengan 9 saudaranya mereka, dan mereka datang semata-mata untuk membawa mesej Islam. Dan adiknya bernama Saudin, Sayyid Saudin, yang disebut dalam sejarah Melayu sebagai adik putera. Kubur Sayyid Saudin ini berada di Bukit Panau di Tanah Merah. Ketika itu namanya Kerajaan Cermin. Dan dalam versi Hang Tuah dikatakan Hang Tuah berguru dengan adik putera di Gunung Ledang. Tidak tepat. Dalam sejarah Patani, berguru di Bukit Panau, dan kita lihat kubur adik putera berada di Bukit Panau sampai sekarang. Oleh sebab itu mereka telah berpisah untuk menyampaikan mesej ke Brunei, Patani, Champa, Jawa, di atas arahan daripada Sultan Osmaniyah. Sultan Osmaniyah minta supaya Syed Hussein Kubra menyampaikan mesej kepada orang Jawa. Dan sebelum bertolak ke Jawa, Syed Hussein Kubra telah berkahwin dengan anak Raja Patani. Kita lihat sejarah bagaimana hubungan antara Patani, Kelantan dan Jawa, dan melahirkan Wali Songo yang pertama, iaitu Maulana Ibrahim Gresik, lahir daripada ayah bernama Syed Hussein Kubra bersama putri daripada Kelantan. Dan Wali Songo yang pertama ialah anak kelahiran Yaman, Kelantan. Itulah yang barangkali tidak dicatatkan dalam sejarah di Jawa sekalipun. Maka beranaklah akan dia seorang putera bernama Malik Ibrahim, kelak digelar sebagai Sunan Gresik, dan seorang putri bernama Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah ini menurunkan keturunan ulama yang berpusat di Patani. Dan cukup menarik, ini masjid yang tak sempat kita kunjungi, Masjid Teluk Manak, yang dibina oleh ananda kepada Syed Hussein Kubra, namanya Syed Ali Nurul Alam. Dan dia juga mempunyai seorang putera bernama Syarif Kabunsuan yang ada hubungan dengan Jawa. Mereka menjadikan kawasan ini sebagai satu rantau yang tidak dipisahkan oleh geografi. Dan masjid ini masjid tertua di Siam, Masjid Kapal Laut adalah masjid tertua di Malaysia, dan Masjid Demak adalah masjid tertua di Jawa. Itulah dibina oleh keluarga yang sama. Sejarah menunjukkan bahawa kita satu rantau yang tidak dipisahkan oleh geografi. Dalam sejarah Jawa, ada peranan dimainkan oleh Patih Raja Arya Gajah Mada. Dalam sejarah Patani, namanya ialah Syed Ali Nurul Alam. Versi yang sama atau berbeza, tetapi Gajah Mada ialah seorang panglima Islam yang terkenal.
Dalam sejarah Jawa barangkali dia dihubungkan dengan Hindu. Dalam sejarah petani dia dihubungkan dengan seorang ulama yang besar keturunan Rasulullah daripada Ananda Said Hussein Kubra, dan dia adalah Said Ali Nurul Alam bin Maulana Syekh Hussein Jamal Kubra yang saya kata tadi. Kesunanan petani dimulakan dengan Said Ali Nurul Alam, yang barangkali catatan ini hanya tertinggal dalam lipatan sejarah. Kemudian Said Ali Nurul Alam ini banyak melahirkan keturunan raja-raja di Nusantara seperti Kerajaan Kelantan, Petani, Campa, Cirebon, termasuklah Brunei. Mereka semua daripada pertalian keluarga Rasulullah yang sama. Dan saya nak ingat satu peristiwa yang lewat. Ketika detik-detik kejahatan petani dipertahankan oleh para ulama. Antaranya ialah Syekh Haji Wan Mustafa Wan Muhammad, ialah panglima perang Islam terkenal. Dialah moyang kepada Syekh Ahmad Batani yang kemudian menjadi ulama besar kita di Mekah. Ini adalah sejarah pertahanan petani yang terakhir. Dan kita kenang kembali selepas kejatuhan petani, nama-nama yang terdapat di petani sekarang masih menggambarkan sejarah Melayu yang telah dipadamkan. Nama-nama seperti Phuket ialah bukit asalnya. Phuket itu asalnya bukit. Tabai itu maknanya pertabalan. Yala itu daripada jala. Dan sejarah ini telah hilang daripada sejarah kita. Dan tuan-tuan, dalam perjuangan ini kita lihat bagaimanakah panglima-panglima petani yang telah kalah dipijak oleh gajah oleh tentera Siap, sehingga akhirnya kita kalah. Di antara pejuang-pejuang ini ada pembelot, tuan-tuan. Pembelot inilah yang dijanjikan oleh Siam untuk dijadikan raja apabila jatuhnya kerajaan yang dipimpin oleh keluarga Rasulullah. Maka kita lihat pengkhianatan berlaku dalam sejarah umat Islam di petani. Setiap masa dan ketika ada pengkhianat, dan kalaulah tiada pengkhianat, barangkali tidak semudah itu untuk jatuh petani. Perjuangan ratusan tahun yang berlaku di antara umat Islam, ulama, pendekar dan Siam yang menceroboh berlaku sepanjang sejarah umat Islam di petani. Akhirnya kita kalah. Dan mari kita lihat ketika kita menentang Siam di petani, Osmaniyah menghantar ramai tentera-tentera daripada Turki, dan ramai jeneral ataupun ketua tentera Turki yang syahid di petani. Makam ini antara makam panglima perang besar, panglima perang terbesar petani dihantar ke Turki, dihantar ke petani dan telah syahid di sini. Maksudnya petani sebahagian daripada Osmaniyah, Melaka sebahagian daripada Osmaniyah, Aceh sebahagian daripada Osmaniyah, Brunei sebahagian Osmaniyah. Tetapi sejarah tanah air kita tidak pernah mencatatkan, tetapi sejarah petani menunjukkan bahawa kita semua berada di bawah Osmaniyah. Dan sebagai tandanya, bulan bintang dijadikan simbol Osmaniyah di setiap masjid di Nusantara kita. Dan termasuk masjid kita barangkali ada simbol Osmaniyah yang masih ada walaupun Osmaniyah telah jatuh 100 tahun lepas. Dan ini ialah di Aceh. Ketika Aceh menentang Belanda, maka Osmaniyah menghantar tentera-tentera yang terbaik. Dan kita lihat di sinilah tentera-tentera Osmaniyah yang telah gugur syahid. Ini dilawati oleh sentiasa oleh orang Turki yang lama. Tapi Turki moden sekarang, mereka tidak tahu ada hubungan di antara alam Melayu dengan Turki. Itulah sejarah telah dipadamkan selepas Turki mengalami zaman sekularisme. Ini adalah surat-surat di antara Sultan Aceh dengan Sultan Osmaniyah. Ketika Belanda datang, Portugis datang, maka surat-surat ini menandakan perhubungan yang sangat rapat di antara Aceh, petani, Melaka kemudiannya, Sambas, Brunei, semuanya bernaung di bawah Osmaniyah. Surat-surat ini dipamerkan di Museum Aceh, tuan-tuan boleh baca satu persatu, dan ini adalah salinannya yang asalnya disimpan oleh Museum Aceh yang menunjukkan sejarah kita sebegitu rapat dengan sejarah Osmaniyah. Dan ulama kita yang berada di Mekah sangat-sangat penting. Ini adalah rangkaian ulama kita ketika kejatuhan petani. Di sebelah ujung sekali ialah Syekh Abdul Samad Apalambani, seorang ulama Kedah. Walaupun namanya Pelembang, tetapi dia orang Kedah. Dia adalah mufti Kerajaan Kedah. Di sebelahnya ialah Syekh Muhammad Syekh Al-Banjari yang terkenal daripada Banjar. Di tepinya ialah Syekh
Syekh Abdul Wahab Bugis, dan yang paling kanan ialah Syekh Abdul Rahman Al-Misri. 4 tokoh ulama kita terbesar di Mekah. Rupa-rupanya Mekah antara imam Masjid Nabawi, Masjid Haram ialah orang Melayu. Antara imam yang dilantik di Mekah ialah orang Melayu. Menunjukkan orang Melayu di kalangan seluruh umat Islam di dunia, sebahagian mereka diangkat menjadi khatib dan imam Masjid Al-Haram dan juga Masjid Nabawi. Itu sejarah ketika kita berada di bawah Osmaniyah. Dan inilah masjid sejarah di Patani, Masjid Raja, tak sempat kita pergi. Ini masjid yang ada hubungan dengan Syekh Daud Patani, dengan ulama, rangkaian ulama besar yang menjadi sejarah awal mereka di Patani sebelum mereka berangkat ke Mekah. Dan kalau kita sempat, kita lihat Syekh Daud Patani yang berasal di Patani, yang dilantik menjadi wakil Osmaniyah di alam Melayu, dilantik menjadi ketua Syekh untuk mengendalikan semua jemaah haji daripada alam Melayu, termasuklah Brunei, Jawa, Sumatera yang pergi ke Mekah. Maka Syekh Daud menjadi Syekh besar untuk mengendalikan jemaah haji dan dilantik sebagai tanggungjawab sebagai seorang menteri hal ehwal haji untuk kerajaan Osmaniyah di Mekah. Itulah peranan yang dimainkan oleh Syekh Daud Patani. Dan ini kampung Syekh Daud Patani, kalau kita sempat melawat, tapi kita tidak cukup masa untuk melawatnya. Masih ada telaga Syekh Daud Patani yang masih tidak kering dan dikunjungi oleh ramai pengunjung untuk melihat sejarah perjuangan Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani dengan gurunya Syekh Abdul Samad Palamani telah menentang Siam, dan akhirnya gurunya Syekh Abdul Samad Palamani telah gugur syahid di selatan Siam. Ketika itu namanya Patani, bukan selatan Siam lagi. Dan sejarah-sejarah inilah sejarah yang cukup malang. Kita lihat di Mekah ketika itu wakil kerajaan Osmaniyah bernama Osman Nuri Pasha. Dialah mengendalikan urusan ulama kita di tanah suci. Dasar kerajaan Osmaniyah memberikan ruang kepada umat Islam seluruh dunia. Silalah datang ke Mekah. Tidak perlu visa, sebab Mekah, Madinah ialah bumi kita bersama. Cuma kerajaan Osmaniyah mengendalikan urusan pentadbiran dari segi infrastruktur, kemudahan dan sebagainya. Yang lain semuanya terbuka pada Islam. Mekah ialah bumi kita bersama. Tidak ada visa, tidak ada siapa saja nak datang dan beli tanah. Dan umat ulama Melayu ramai yang membeli tanah, diwakafkan di sekeliling Masjid Haram. Sampai hari ini kita lihat hotel-hotel besar dibina di atas tanah wakaf orang Melayu. Antaranya Hotel Ramadan, itu dipunyai oleh orang Aceh. Dan itulah sayang sekali, selepas kerajaan bertukar, kerajaan baru mengisytiharkan bahawa Mekah dan bumi ialah bumi mereka. Bumi keluarga mereka, dan orang Islam yang ingin ke Mekah mesti minta izin pada mereka. Kalau mereka tak bagi, tak boleh masuk. Berbeza sama sekali dengan Osmaniyah. Umat Islam menganggap bahawa Mekah, Madinah ialah bumi umat Islam bersama, dan ditadbirkan oleh wakil Osmaniyah bernama Syekh ataupun Pasha Osman Nuri untuk mengendalikan urusan berkaitan dengan Islam, bukan untuk menghalang umat Islam masuk ke Mekah, tuan-tuan. Di antara ulama kita yang terkenal ialah Syekh Abdul Samad Palamani yang sebelah kanan, dan Syekh Daud Al-Patani. Kedua-dua ini ialah murid dan guru. Kedua-duanya lah pejuang, kedua-duanya lah komander perang menentang Siam. Tetapi dalam sejarah kita hanya membaca sejarah kitab tasawuf mereka, tetapi mereka adalah pejuang yang kental. Syekh Abdul Samad Palamani setiap kali dia menjadi komander perang, Siam tidak dapat mengalahkannya. Siam mengadakan konspirasi untuk membunuh komander besar kita bernama Syekh Abdul Samad Palamani. Dan akhirnya syahidlah Syekh Abdul Samad Palamani di kawasan di Chenok, tak jauh dengan Masjid Teluk Manuk tadi. Dan kepalanya dipotong, dibawa balik ke Siam, dan badannya dikebumikan di kawasan tersebut. Dan kepalanya yang syahid dipamerkan dalam Masjid Royal Bangkok, Royal Museum of Bangkok. Dan seorang pembesar kita diberikan peluang untuk melihat wajah Syekh Daud Patani yang kepalanya yang masih menitis darah, katanya tanda syahid yang jelas. Syekh Daud apabila gurunya telah syahid, dia berundur dan bertapak di Terengganu. Mereka berbincang untuk mengadakan serangan balas ke Siam, tetapi kekuatan ketika itu tidak kuat. Lalu Syekh Daud Patani kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah menjadikan Mekah tempat strategik untuk
pertahankan negara. Maka pejuang-pejuang, panglima-panglima perang kita dilatih di Mekah. Dan sekali-sekala mereka datang untuk menghalau Belanda di Indonesia ataupun di Jawa, menghalau British di tanah air kita, dan menghalau Siam. Dan sejarah ini tak pernah ditulis dalam sejarah negara kita. Tuan-tuan, ingat 3 ulama besar kita di Mekah ketika itu. Syekh Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani sebelah kiri, Syekh Ahmad Fatani, cucu kepada panglima perang Islam yang terkenal tadi, Syekh Mustafa, dan Tok Kupaluh, yang ketiga-tiga ini berada di Mekah dan menjadi kekuatan umat Islam di Mekah. Mereka lah yang mengasuh pejuang-pejuang untuk datang kembali untuk menentang penjajah, sama ada di Petani ataupun di Tanah Melayu ataupun di Filipina, yang ketika itu namanya Pulau Maharaj. Filipina, nama asal Filipina ialah Pulau Maharaj, yang kemudiannya dimurtadkan oleh Spanyol 100%. Manila ialah pusat Islam satu masa dulu, namanya Ya Manila. Sekarang menjadi Manila yang menjadi murtad 100%. Dan 3 orang ulama kita ini menjadi pemimpin besar di Mekah. Dan mereka lah yang melatih pendekar-pendekar, memberikan ijazah kepada mereka untuk kembali pertahankan negara dan untuk bersedia untuk syahid. Dan inilah yang ditakuti oleh seluruh penjajah tanah air. Sebagai contoh, Syekh Nawawi Al-Bantani di sebelah kiri. Apabila Belanda telah masuk ke Jawa, dia melihat penentangan yang hebat berlaku di Jawa oleh murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Lalu Belanda membuat kajian apakah kekuatan penentang terhadap Belanda di Jawa. Mereka dapati bahawa guru mereka di Mekah sentiasa memberi fatwa, dan fatwa ini diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wakil Belanda Bin Masnud Honji, tuan-tuan kenal nama ini, pura-pura memeluk Islam, menukar namanya kepada Abdul Ghaffar, semata-mata untuk mencari siapakah Syekh Nawawi Al-Bantani, siapakah Syekh Ahmad Fatani, siapakah Tok Kupaluh. Sebab inilah kekuatan penentangan kepada seluruh penjajah tanah air. Dan akhirnya dia sampai ke Mekah, dan dia tulis dalam bukunya, aku sampai di Jeddah, aku tergesa-gesa ke Mekah, aku ingin mencari seorang yang sangat dibenci oleh Belanda, namanya Nawawi Bentan. Aku mencari-cari Nawawi Bentan di Mekah. Tiba-tiba aku diperkenalkan dengan seorang yang sangat kecil saiznya, wajahnya comot, pakaiannya comot. Itulah Nawawi Bentan. Saiznya tak sampai 5 kaki, kata Sun Honji. Tetapi itulah yang ditakuti oleh seluruh penjajah tanah air. Inilah yang memberikan fatwa. Apabila di Belanda, di Jawa, mereka berdoa untuk mereka menyanyi depan bendera Belanda. Mereka tabik kepada bendera Belanda. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani memberi fatwa bahawa haram untuk kita tegak depan bendera. Dan itulah satu daripada sembahan patut, diharamkan. Dan Belanda minta supaya tentera menyembah bendera, tegak menyanyi lagu Belanda. Ini tidak dipatuhi oleh seluruh murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Selepas Indonesia merdeka, mereka sembah bendera lagi. Mereka duduk depan bendera dan mereka menyanyi lagu negara mereka depan tiang bendera, yang diharamkan oleh ulama kita. Kita juga melakukan perkara sama di negara kita. Tuan-tuan yang hormati, di antara ulama kita yang besar di Mekah ialah contoh-contoh nama yang disenaraikan oleh Kerajaan Mekah sekarang. Kerajaan Mekah sekarang mengakui antara ulama besar Mekah ialah orang ini. Antaranya ialah Ibrahim Ibn Daud Al-Fatani, Ahmad Marzuki, Ahmad Mishad Al-Batawi, Batawi ialah Jakarta, Bakir Ibn Jojawi Al-Maki, Baydawi bin Abdul Aziz Al-Lasami daripada Lasam, Jami' bin Abdul Rashid Rifai Al-Bugisi, Ajmaluddin Abdul Khalid Al-Fatani, Sulaiman Muhammad Hussein Al-Palambani, Saleh bin Muhammad bin Abdullah Al-Kalantani, Saleh bin Mujian Al-Batawi Tanggarai, dan Abdul Rashid bin Aslam Al-Bugisi. Ini ulama besar, dicatatkan oleh Kerajaan Mekah sekarang bahawa inilah tokoh-tokoh pejuang besar di tanah air, di Mekah, yang berjuang untuk membela tanah air mereka daripada penjajahan. Dan satu pun kita tak kenal nama mereka. Kita tak kenal satu pun nama mereka. Inilah perjuangan yang telah dilupakan. Dan saya ingin kembali pada satu episod penulisan kitab fiqh. Penulisan kitab fiqh yang dilakukan ulama kita di Mekah sangat signifikan. Sebab dalam kitab-kitab yang utama kita, yang kita pelajari di Mekah ataupun di mana-mana,
Banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan alam Melayu tidak termasuk dalam kitab mereka. Contohnya ialah tentang haiwan-haiwan yang halal dan haram. Haiwan halal dan haram tidak disebut binatang yang ada di alam Melayu. Dalam kitab-kitab utama yang tulis oleh Imam Nawawi, oleh Syekh yang besar-besar, dan inilah peranan dimainkan oleh ulama Melayu di Mekah. Antaranya Furuq Masail ditulis oleh Syekh Daqatani untuk menggambarkan masalah yang berkaitan dengan umat Melayu. Ini sangat-sangat penting, kitab Furuq Masail yang masih dipelajari, barangkali surah ini juga pelajari, kena pelajari kitab ini tuan-tuan. Ini asas kepada ilmu fiqh yang dikaitkan dengan alam Melayu. Ditulis oleh ulama Melayu, Syekh Daqatani. Dan dalam Al-Quran memberikan satu pandangan yang sangat umum. Wahilahum at-thayyibat. Allah menghalalkan yang baik-baik, makanan haram yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, makanan yang jijik, tercela.